Sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nala Huda bertemankan rakan tugas Afizi Azaman dengan pelbagai berita menarik di astroawani.com. Kita nak ceritakan tentang pembukaan semula IPT dengan perkembangan COVID-19 dalam dan luar negara, dan juga kita nak menceritakan tentang rukun negara. Hari ini kita melakar sejarah 50 tahun sejak mulanya kita memperkenalkan rukun negara ini dan banyak perkongsian lain juga. Tapi kita nak mulakan dengan pembukaan semula IPT, Afizi. Ya, pelajar institusi pengajian tinggi akan memulakan pengajian mereka semula pada Oktober 2020. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Noorani Ahmad berkata, IPT dan pelajar kini diminta membuat persediaan yang diperlukan mulai sekarang. Jelasnya, pelajar boleh menghubungi bahagian hal ehwal pelajar dan IPT masing-masing untuk mendapatkan maklumat-maklumat tertentu berkaitan SOP dan bagaimana kelas-kelas akan dimulakan semula, penjarakan sosial dan sebagainya melalui SOP yang telah pun ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang antara beberapa perkara yang dinyatakan oleh Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noorani Ahmad di Putrajaya semalam. Kita nak dengarkan sedikit apa bingkisannya. KPT berpendapat tempoh hampir 3 bulan yang masih berbaki sehingga semester baru dimulakan pada Oktober ini adalah mencukupi bagi semua pihak membuat persiapan dan persediaan yang diperlukan. Walau bagaimanapun, pihak KPT dan IPT prihatin mengenai beberapa masalah yang mungkin terpaksa dihadapi oleh sebahagian daripada pelajar, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu penginapan dan tiket penerbangan untuk kembali ke kampus. Justru, semua usaha dan langkah yang diperlukan sedang diambil bagi menenangi isu-isu ini. Okey, antara perkara lain yang dalam sidang media oleh Menteri Pengajian Tinggi semalam, KPT berpendapat tempoh 3 bulan yang diberikan berbaki masih untuk memulakan semester baru pada Oktober ini adalah mencukupi untuk semua pihak membuat persiapan dan juga persediaan. Yang ketiganya adalah mengenai aktiviti sukan dan juga riadah. Pelajar perlu mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh KKM, MKN dan KBS, dan pelajar antarabangsa perlu mendaftar dengan pihak Education Malaysia Global Service sebelum diberikan kebenaran masuk ke dalam oleh Jabatan Immigration. Dan yang terakhirnya adalah pelajar antarabangsa juga perlu menjalani ujian PCR atau RTK antigen dalam tempoh 3 hari sebelum masuk semula ke Malaysia. Itulah perkembangan daripada sidang media Kementerian Pengajian Tinggi semalam. Dan kita juga pastinya nak berikan tumpuan kepada pengumuman. Setiap hari kita dengarkan apa kenyataan media ataupun sidang media bersama Kementerian Kesihatan KKM mengenai perkembangan COVID-19 dalam negara, dan semalam kita mencatatkan satu perkembangan yang agak positif melihat kepada COVID-19 di negara kita, yang mana kita hanya mencatatkan 3 kes baru, masih lagi kekal pada satu angka. Tapi apa yang diraikan orang ramai adalah tiada kes baru membabitkan kes penularan dalam negara yang dikesan setakat 12 hari semalam. Jadi semua 3 kes baru yang direkodkan itu adalah kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Jadi tiada jangkitan dalam negara, dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes sebanyak 8,677 kes, dan melihat kepada kes keboleh jangkitan ataupun yang masih aktif adalah sebanyak 70 kes yang telah pun diasingkan dan menerima rawatan. Dan bercakap tentang 3 kes baru itu melibatkan warga negara Malaysia yang masing-masing baru saja pulang dari Sudan, Mexico dan Arab Saudi. Dalam masa yang sama, 5 kes COVID-19 pula direkodkan telah pulih dan dibenarkan discharge setakat semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pun sembuh sepenuhnya adalah 8,486 kes. Dan ini juga dikongsikan di Twitter rasmi KKM menceritakan tentang kes positif dan juga tiadanya kes jangkitan tempatan yang direkodkan setakat 12 Itulah hari yang perkara semalam. yang menggembirakan semalam. Dan ada satu lagi perkara yang menggembirakan juga, iaitu pengumuman oleh Datuk Dr. Noor Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, yang menyatakan bahawa berita gembira itu adalah kluster terbesar negara, iaitu perhimpunan di Masjid Seri Petaling diisytiharkan tamat selepas tiada sebarang kes COVID-19 dicatatkan. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham berkata kes pertama membabitkan kluster tersebut bermula pada 11 Mac lalu. Ia menjangkiti seramai 3,375 individu yang menyertai perhimpunan berkenaan, termasuk ahli keluarga mereka.
Dan kluster tersebut berlaku selepas satu pimpinan selama 4 hari diadakan dengan dihadiri lebih 16,000 individu. Daripada jumlah kehadiran seramai 14,500 individu merupakan rakyat Malaysia, sementara 1,500 lagi bukan warga negara. Dan kes positif COVID-19 pertama kluster itu dilaporkan seminggu selepas pimpinan berakhir, iaitu melibatkan kes 131 dan 136. Dan kebanyakan kes positif adalah tidak bergejala, iaitu melibatkan 2,187 kes atau 64.5% daripada jumlah keseluruhan kes, dan seramai 87 pesakit daripada kluster tersebut dirawat di unit rawatan rapi, sementara 29 memerlukan bantuan pernafasan. Dan kita tahu sejak daripada perhimpunan kluster itu, sebenarnya kita kesan kita menerima berita yang membimbangkan mengenai kluster Seri Petaling ini adalah apabila terdapat pesakit positif COVID-19 di Brunei yang menghadiri perhimpunan Seri Petaling. Di Brunei dikesan dahulu, kemudian barulah kita send red alert, amaran secara besar-besaran, memanggil ke semua mereka perhimpunan 16,000 orang yang menghadiri perhimpunan ini datang untuk membuat saringan. Ada masalah ketika itu apabila ada yang tidak mahu tampil dan sebagainya. Tapi akhirnya kesemuanya akur. Ini demi kesihatan dan juga kesejahteraan rakyat Malaysia, dan semua datang hadir dan akhirnya kluster itu diisytiharkan tamat. Dan apabila kluster diisytiharkan tamat, tiada jangkitan baru dalam tempoh 28 hari. Itu adalah perkembangan yang menggembirakan untuk kita rakyat Malaysia apabila tiada kes penularan tempatan dan juga kluster terbesar dalam negara ini telah pun tamat. Ya, dan pastinya itu adalah satu kejayaan buat rakyat Malaysia seperti yang Hafizi katakan tadi. Pada awalnya mungkin kita lihat bahawa kluster Seri Petaling ini terlalu besar, melibatkan terlalu ramai orang, 16,000. Pada awalnya kita fikir bagaimana agaknya kita nak saringkan ke semua jemaah tabligh itu, semua yang hadir termasuklah kontak rapat mereka, ahli keluarga. Tetapi akhirnya kita lihat sudah pun tamat, dan ini adalah hasil kerjasama terutamanya buat jemaah tabligh kluster tersebut dan juga kerjasama setiap pihak yang terlibat dalam kluster itu. Dan bercakap tentang itu, dalam kita meraihkan kegembiraan, dalam kita meraihkan penurunan kes positif COVID-19 dengan keluk jangkitan COVID-19 itu juga kita lihat semakin diratakan, tetapi dalam masa yang sama risiko itu masih lagi ada. Walaupun baru semalam kita catatkan tiada langsung kes jangkitan tempatan, tetapi mungkin akan diumumkan hari ini. Kita tak tahu, risiko itu masih lagi ada di luar sana, dan risiko ini mungkin akan bertambah lebih bahaya. Ini susulan pengumuman ataupun satu surat terbuka yang ditulis oleh beberapa kumpulan saintis, saya kira dalam 200 saintis sebelum ini menulis satu surat terbuka kepada pihak WHO. Katanya mereka melihat kepada bukti COVID-19 yang boleh tersebar melalui udara, dan ini telah pun mendapat perhatian Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang kata mereka akan melihat kepada dakwaan tersebut, kepada kajian yang mereka jalankan ini, dan ini sebenarnya amat berbeza dengan apa yang disarankan oleh WHO sebelum ini. Katanya COVID-19 ini khususnya tersebar melalui titisan air, itu water droplets. Itulah cara yang kita faham tentang COVID-19 ini. Tetapi seperti mana kita saksikan dengan saranan terhadap pemakaian pelitup muka, ini boleh bertukar, berubah dari semasa ke semasa. Jadi ini pula kenyataan terbaru yang dikongsikan oleh KKM semalam. Katanya Kementerian Kesihatan peka dan sentiasa mengkaji cara penularan baru COVID-19 termasuklah jangkitan melalui udara. Kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, apa yang penting setiap anggota masyarakat mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan, terutamanya mengamalkan pencegahan dan penjarakan sosial 1 meter atau lebih. Dan kita nak dengarkan apa yang dikongsikan oleh beliau. Setiap hari kita belajar ilmu baru mengenai virus tersebut. Tapi setakat ini, alhamdulillah, kalau kita lihat dengan tindakan-tindakan kita, SOP kita berjaya memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara. Iaitu kita mengamalkan sekurang-kurangnya 1 meter, 2 meter lagi bagus, 3 meter lagi bagus, duduk di rumah lagi bagus. Jadi itulah kaedah yang telah kita guna pakai setakat ini, dan ternyata kaedah yang kita guna pakai ini ada buktinya, iaitu bukti yang telah dipublish ataupun diterbitkan di makalah ataupun jurnal New England Journal of Medicine, mengatakan kalau kita dapat mengamalkan
penjarakan yang selamat sekurang-kurang 1 meter ataupun 2 meter, kita dapat meningkatkan ataupun memutuskan jangkitan COVID-19 lebih kurang 65%. Jadi kalau kita amalkan cara pendekatan tersebut, kita boleh elakkan daripada dijangkiti. Tambahan pula, kita tak bersalaman, kita tak bersentuhan, dan kalau kita bersin pun, kalau kita kena bersin ataupun batuk, kita kena bersin dengan batuk dengan cara yang betul. Kalau tidak, kita akan menyebabkan droplets itu akan ke udara. Jadi mungkin akan menjangkiti orang lain. Jadi itu bergantung pada cara kita amalkan budaya dan ataupun cara bersin dan batuk kita. Jadi kita kena amalkan langkah-langkah pencegahan yang betul, dan saya kalau kita amalkan penjarakan sosial, memakai pelitup hidung dan muka di tempat awam, dan kalau kita bergejala dan juga kerap mencuci tangan, elakkan kawasan yang sempit dan juga kawasan yang sesak, kita mungkin dapat memutuskan rantaian jangkitan. Okey, dalam erti kata yang lain, sekarang ini Kementerian Kesihatan Malaysia akan menilai segala laporan dan juga kenyataan oleh WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, sama ada penjarakan sosial 1 meter dan juga SOP penjagaan kesihatan yang lain perlu diubah ataupun dilaksanakan dengan cara yang berbeza berbanding mula-mula ia dilaksanakan. Penjarakan sosial 1 meter itu kemungkinan akan lebih jauh, 3 meter ke 4 meter ke, untuk mengelakkan sekiranya bukti bahawa penyebaran COVID-19 melalui udara itu adalah sah. Sekarang masih lagi belum disahkan. Kita tunggu kenyataan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Baiklah, dalam masa yang sama juga kita nak melihat sedikit saja perkembangan politik tanah air yang sekarang ini boleh dikatakan mengalami ketidaktentuan, yang mana semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dikatakan perlu kembali menyertai UMNO dan mengukuhkan Parti Terbesar Orang Melayu. Ini adalah kenyataan daripada Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz, yang menyatakan semua ahli dan pemimpin UMNO perlu bersikap terbuka dan menerima Muhyiddin kembali menyertai UMNO. Dengan kembalinya Muhyiddin ke pangkuan UMNO, Nazri berpendapat banyak masalah dapat diselesaikan, yang antaranya pembahagian kerusi antara UMNO dan juga PAS. Dan Nazri cadangkan sekiranya Muhyiddin kembali ke pangkuan UMNO, jawatan Presiden Parti juga diserahkan kepada Ahli Parlimen Pagoh itu. Ujar beliau, secara tradisinya Perdana Menteri adalah merupakan Presiden UMNO dan pemimpin dan ahli parti perlu menerima dengan tangan yang terbuka. Nazri mengulas pandangan setengah pihak yang berpendapat Perikatan Nasional PN akan berdepan masalah menyelesaikan isu pembahagian kerusi. Kata beliau, hanya dengan penyertaan Muhyiddin ke dalam UMNO dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Itulah sedikit sebanyak perkembangan politik tanah air negara. Apapun kami di para media yang berada di Malaysia ini masih lagi menantikan, kerana kita seringkali mendengarkan desas-desus mengenai pilihan raya umum ke-15 dikatakan bakal berlaku tidak lama lagi. Itu adalah masih lagi spekulasi, belum lagi terdapat pengesahan daripada kerajaan sama ada ia akan berlaku ataupun tidak, tapi kami dalam fasa mood yang bersedia disebabkan oleh ketidaktentuan politik tanah air negara. Di sebelah pihak kita melihat jawatan Perdana Menteri itu masih lagi belum diputuskan. Di sebelah pihak lagi dia katakan mengenai pembahagian kerusi, jawatan-jawatan tertentu dan sebagainya, itu yang bermain di arena politik tanah air negara. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga saya nak bawakan kepada anda perkembangan luar negara. Apa ceritanya, Naila? Baik, tadi kita berceritakan tentang perkembangan COVID-19 dalam negara. Kita nak melihat pula bagaimana agaknya di luar negara, dan mungkin kita lihat di Malaysia sudah reda sikit situasinya, tetapi mungkin situasi sebaliknya di beberapa negara lain, terutamanya di Amerika Syarikat. Kalau kita lihat secara keseluruhannya, jumlah kes positif COVID-19 di seluruh dunia merekodkan pertambahan 200,000 kes dalam tempoh 24 jam. Ini menurut data terbaru Johns Hopkins University. Jangkitan setakat pagi Khamis yang mana kita lihat telah pun mencecah 11.91 juta kes. Dan kita lihat Amerika Syarikat masih lagi kekal sebagai negara paling teruk terjejas, dan hari ini saja telah pun mencecah angka jangkitan melebihi 3 juta kes positif. Dan Brazil pula negara kedua dengan kes positif jangkitan tertinggi, iaitu 1.66 juta kes. India dan Rusia melepasi angka jangkitan 0.5 juta dengan masing-masing merekodkan 742,000 dan 699,000 kes. Dan 12 negara merekodkan angka positif melebihi 200,000, iaitu Peru, Chile, United Kingdom, Mexico, Spanyol, Itali, Iran,
Pakistan, Arab Saudi, Turki dan Perancis dan juga Afrika Selatan. Manakala negara yang mencatatkan angka positif melebihi 100,000 adalah Jerman, Bangladesh, Colombia, Kanada dan Qatar. Dan menceritakan tentang Brazil yang kini boleh dikatakan macam terkejar-kejar dengan Amerika Syarikat. Siapa yang mencatatkan angka positif COVID-19 yang paling tinggi di seluruh dunia. Dalam masa yang sama semalam juga kita dikejutkan dengan berita Presidennya Jair Bolsonaro juga telah pun disahkan positif. Sampaikan beliau bercakap dengan wartawan sampai menanggalkan pelitup muka untuk menunjukkan keadaannya yang kononnya sihat dan tidak begitu terjejas teruk. Mungkin itu adalah untuk menunjukkan atau memberi sedikit keyakinan kepada rakyat Brazil yang sejak kebelakangan ini banyak juga menjalankan protes untuk membantah cara kerajaan menangani krisis itu. Jadi kita sebenarnya mujur kita lihat situasi telah pun reda di Malaysia dan pemakaian pelitup muka itu diambil dengan amat mudah oleh rakyat Malaysia. Itu hanyalah normal baru, tetapi buat beberapa negara lain di Amerika Syarikat, di Latin Amerika, itu merupakan satu isu yang dipolitikkan. Nak pakai pelitup muka atau tidak, itu adalah pendirian politik. Ya, betul. Sampai ada pergaduhan tercetus kalau di antara rakyat Amerika yang mahu memakai pelitup muka dan juga yang protes tidak mahu memakai pelitup muka dan sebagainya. Dan mengenai kes positif COVID-19, mengikut data yang daripada Reuters ini, sebenarnya angka jangkitan positif telah pun melepasi 12 juta hari ini. Dan kalau kita lihat, kes pertama direkodkan di China pada Januari lepas, dia mengambil masa lebih kurang dalam 149 hari untuk mencapai 6 juta kes. Dan ia mengambil masa kurang daripada 39 hari untuk mencapai 12 juta kes pada hari ini. Dan kalau kita lihat, negara kita berada dalam sisi yang positif, tetapi negara di sekitar Amerika Latin, Brazil, di Afrika Selatan, negara-negara seperti ini mengalami kes peningkatan positif COVID-19 yang sangat-sangat mendadak. Dan seperti saranan WHO, walaupun negara-negara lain mencatatkan angka positif, negara yang terkena tempias COVID-19 yang pertama pada awal dahulu telah pun dalam keadaan yang reda, tetapi negara-negara lain merekodkan angka jangkitan yang lebih buruk daripada itu. Dan keadaan COVID-19 di seluruh dunia bukanlah bertambah baik, tetapi sebaliknya bertambah buruk. Itu adalah yang berlaku di luar negara. Okey, kita nak rehat dulu seketika saya kira sebelum kita kembali dengan membincangkan mengenai rukun negara yang dicipta 50 tahun dahulu. Ideologi itu, adakah ia masih lagi dihayati oleh rakyat Malaysia, khususnya untuk generasi muda? Kita akan bincang perkara itu sebentar saja lagi. Kita rehat dulu. Cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran, perlembagaan, kedaulatan, undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Merdeka! 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 Baiklah, bulan Julai ini usia rukun negara memasuki separuh abad atau 50 tahun dilancarkan selepas negara mengalami detik pahit pada 13 Mei 1969. Rusuhan kaum ketika itu mendorong kerajaan perikatan yang memerintah ketika itu bertindak segera untuk menyatukan semula rakyat berbilang kaum dalam negara ini, dan rukun negara menjadi tonggak perpaduan kaum dengan tujuan setiap rakyat negara menyedari, menerima dan memahami hakikat bahawa kepelbagaian kaum, agama serta budaya di negeri ini adalah satu-satunya rahmat yang perlu dimanfaatkan bersama. Ya, dan tidak dinafikan Malaysia kini gigih dalam menongkah arus globalisasi yang membawa pelbagai cabaran dalam menghadapi rencah kehidupan itu. Dan antara cabaran paling besar ialah pudar nilai murni yang menjadi asas kepada pembentukan masyarakat berakhlak. Dan satu titik pertemuan kebersamaan itu perlu dicari, manakala segala perbezaan pula perlu kita raikan. Dan pada hakikatnya inilah roh, falsafah dan semangat yang terkandung
pada rukun negara. Dan untuk membincangkan ideologi dan prinsip di sebalik rukun negara yang telah pun mencapai usia 50 tahun ini, bersama kami di talian Skype ialah Ketua Pegawai Eksekutif Impact Malaysia, Ahmed Faris Amir. Terima kasih. Selamat pagi Ahmed. Dan kita nak bincangkan tentang rukun negara ini kan, kalau kita lihat ditubuhkan 50 tahun dahulu, mungkin anak muda ketika dahulu itu menghayati rukun negara itu dalam konteks yang berbeza bergantung kepada situasi pada masa dahulu. Tapi sekarang ini bagaimana agaknya anak muda menghayati, melihat dan mentafsirkan prinsip rukun negara ini dalam situasi dan konteks sekarang? Hai, selamat pagi Fizi dan Naila. Terima kasih jemput saya ke awal pagi. Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak disclaimer sikit lah. Yang pertama sekali, saya dan Impact Malaysia tak pernah pun buat kajian berkenaan dengan rukun negara. Saya jauh sekali bukanlah seorang pakar rukun negara. Jadi ini pandangan peribadi berdasarkan pengamatan dan juga pengalaman saya. Sebelum saya jawab soalan itu juga, suka saya nak kembangkan sikit yang rukun negara ini bukan hanya wujud pada ikrarnya. Jadi bukan hanya soal kepercayaan kepada Tuhan, soal kepercayaan kepada Tuhan, kepada raja dan negara, bukanlah soal perlembagaan dan undang-undang sahaja. Juganya ada cita-cita ataupun bahagian pertama rukun negara tersebut yang menyebut soal beberapa perkara. Yang pertamanya ialah soal mencapai perpaduan di kalangan masyarakat, memilih satu cara hidup yang demokratik, menciptakan masyarakat yang adil dalam untuk berkongsi hasil kaya negara, satu cara yang menjamin pandangan liberal terhadap kebudayaan dan tradisi, dan juga satu cara yang membina satu masyarakat progresif. Jadi ini juga bahagian pertama yang kurang disebut dan seringkali kita cuma menyebut soal ikrar 5 perkara atau prinsip rukun negara tersebut. Soal anak muda pula, saya suka nak menyatakan bahawa mungkin ada pandangan yang kelima ikrar rukun negara atau prinsip itu mungkin kurang penghayatan, kerananya anak muda tidak mengamalkan blind faith. Jadi dalam mereka mengamal dan menghormati kedaulatan undang-undang dan percaya kepada agama dan sebagainya, mereka terus-menerus untuk mengamalkan check and balance, mengkritik jika ada yang silap. Juga penting ingatkan yang orang muda ataupun jenama Gen Z ini tidak setia kepada jenama tapi sentiasa memperjuangkan hak. Apa yang saya katakan kat sini ialah kita boleh lihat di social media, mungkin penghayatan prinsip rukun negara tersebut tidak kurang diucapkan secara khususnya oleh orang muda, tetapi nilai-nilai yang ada dalam cita-cita rukun negara tersebut sering diperjuangkan oleh orang muda. Contohnya, semestinya ialah soal menjadi masyarakat yang lebih progresif, soal perpaduan tersebut, soal equality dan human rights sering kali diucapkan orang muda terutamanya. Jadi di sini saya nak kata yang penghayatan orang muda ini mungkin sedikit berbeza, tetapi tetap diterapkan nilai-nilai yang ada dalam cita-cita rukun negara tersebut. Dan saya juga bangga mengatakan yang saya sendiri percaya, sebab saya pun zaman sekolah dulu sentiasa mengucapkan ikrar rukun negara waktu perhimpunan sekolah. Tapi penghayatan tersebut saya tak lagi sentiasa mengingati perhimpunan tersebut, jadi kurang indoktrinasi itu, tapi lebih kepada penghayatan nilai-nilai yang ada dalam rukun negara. Matt, kalau kita lihat Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah ada menyatakan cadangan mewujudkan pasukan khas rukun negara yang akan merangka program rukun negara. Pada pandangan Matt, apa elemen atau perkara yang perlu dalam program yang mahu diwujudkan ini, Matt? Okey, bagus cadangan tersebut semestinya. And it's about time, I suppose, that we bring back rukun negara, terutamanya sebab kita nak raikan ulang tahun yang ke-50. Tapi penting untuk pasukan khas ini, mungkin saya cadangkan 2 perkara. Yang pertama sekali ialah dalam masa kita mengingatkan rakyat Malaysia, terutamanya orang muda, soal prinsip rukun negara, tapi juga teraskan nilai murni yang ada dalam cita-cita tersebut. Dan di sini saya nak sebut yang kita perlu elak daripada top-down indoctrination ataupun top-down approach ni dan lebih mengamalkan grassroots development, di mana bukan sahaja kerajaan yang perlu buat dan menerapkan nilai rukun negara, tapi juga di kalangan NGO, syarikat dan sebagainya. Cadangan saya yang pertama ialah untuk pergi ke arah aplikasi rukun negara tersebut, bermakna untuk lebih bercakap soal perpaduan, bercakap soal rakyat yang adil dan saksama, bercakap soal kita untuk menjadi masyarakat yang lebih progresif. Dan aplikasi tersebut tidak semestinya perlu ditekankan rukun negara itu, tapi boleh diolah dalam dari sudut mungkin movie dan sebagainya. Jadi pasukan boleh tengok cara-cara yang lain selain daripada setakat untuk mengingatkan rukun negara.
Dan yang kedua, perlu ada sedikit elemen penilaian dan penerimaan rakyat Malaysia. Ini boleh dilakukan dari soal survey, boleh juga kita jalankan forum yang lebih banyak untuk memahami lebih lanjut soal penghayatan ini. Dan sekali lagi saya nak sebut, pasukan ini mungkin memang sesuatu yang bagus dan saya sangat sokong. Cadangkan untuk luaskan dan perkembangkan pemahaman dan penghayatan soal rukun negara, bukan sekadar untuk mengingatkan yang orang perlu menghafal rukun negara dan sebagainya. Ya, tadi Matt dah timbulkan persoalan tentang bagaimana anak muda pada masa ini menghayati rukun negara itu dan khususnya bercakap tentang cara mereka menghafal ataupun mengamalkan rukun negara itu selalunya hanya tertumpu kepada perhimpunan sekolah nak membaca ikrar rukun negara itu. Tetapi mungkin mereka kurang menghayati rukun negara itu kerana mereka lihat realitinya amat berbeza daripada apa yang perlu diamalkan dalam apa yang tertakluk dalam rukun negara itu. Tetapi mereka lihat di suasana mereka realitinya berbeza. Perpaduan itu masih lagi ada masalahnya, perkauman masih lagi wujud, masih lagi membelenggu masyarakat. Jadi berbeza. Kesopanan dan kesusilaan itu di mana? Mungkin itu persoalan bagi mereka. Jadi bagaimana mereka ingin menghayati sebenarnya rukun negara ini dan bagaimana agaknya untuk mengatasi masalah-masalah yang anak muda lihat masih lagi membelenggu negara kita, khususnya perkauman. Okey, pertama sekali saya setuju memang masih wujud masalah perkauman di Malaysia dan ianya tentunya disebabkan oleh jurang ekonomi yang wujud di antara kaum. Tidak juga saya nafikan bahawa wujud rentetan peristiwa di mana rukun negara itu dideklarasikan ialah selepas peristiwa 13 Mei. Tapi yang pertama sekali untuk jawab soalan itu saya mohon untuk kita jauhkan daripada sikap untuk memomokkan rukun negara atau 13 Mei dan ianya sering diucapkan sebagai sejenis ancaman. Mana jangan buat macam ni, jangan sokong sekian-sekian, kalau tidak nanti 13 Mei akan berlaku semula. Jadi kita perlu alih daripada momokkan tersebut. Disebabkan itu, disebabkan peristiwa yang mungkin segar diingatan orang yang lebih tua dan di mana semasa rukun negara diperkenalkan dan betul tidak wujud lagi peristiwa tersebut dan pada masa yang sama masih ada perkauman itu, orang muda perlu diberi peluang untuk bercakap. Dan saya suka untuk sebut juga satu program yang baru dijalankan minggu lepas iaitu Parlimen Digital yang menghimpunkan anak muda untuk bercakap dan berdebat secara parlimen secara maya dan mereka semua sebut nilai-nilai yang ada dan perjuangkan nilai-nilai yang ada dalam rukun negara tanpa mereka sedari dan tidak perlu dikhususkan pada rukun negara. Dan ini penting sebab mereka juga tidak perlu untuk to the political party line. Jadi mereka memang betul-betul memperjuangkan nilai-nilai tersebut. Jadi mungkin saya sekarang ni nak pertama sekali sebut yang antara punca kita masih lagi ada sifat perkauman, misalnya sebab jurang ekonomi masih belum diselesaikan, tapi juga adalah disebabkan racial politik yang sering dilakukan parti-parti politik tertentu. Tapi tak apa, kita nak sebut pasal itu dan tentunya pendidikan pun ada menjadi penyumbang pada perkara ini. Tentunya juga upbringing keluarga ada tidak terapkan perkara-perkara ini. Jadi perlu diberi peluang untuk bercakap dan kongsi pandangan mereka. Ya, maaf Matt, kita masa amat mencemburi kita tapi sangat menarik perbincangan kita pagi tadi. Kita bincangkan tentang rukun negara dan apa agaknya faktor-faktor yang kita lihat isu perkauman itu masih lagi membelenggu negara kita. Tapi mungkin kita harapkan dengan ulang tahun 50 tahun rukun negara kita raikan hari ini, mungkin kita dapat semak semula isu-isu ini dan kita dapat lihat satu nafas baru berhubung dengan isu-isu ini. Terima kasih kepada Ahmad Faris Amir, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Impact Malaysia, dan kita akhiri awal ini pagi di sini bersama saya Naila Huda. Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum, salam sejahtera.